pertama kali MySuara TV menampilkan program terbaru iaitu Semuka dengan tetamu khas iaitu Presiden Perniagawati Dato' Azlin Ahmad Shaharbi. Sama-sama kita mengikuti wawancara eksklusif bersama beliau. Saya sebenarnya qualification saya, kelayakan saya adalah sebagai seorang peguam bela dan peguam cara. Lepas Form 5 kan di Kaum Bukit Enas di sini kan, saya pergi ke England untuk belajar undang-undang di University of Kent di Canterbury. So balik daripada belajar tu tahun 1988, dah lama kan, belum lahir lagi kan, entah mana kan. So 1988 bila balik tu kan, jadi selalunya kan mak bapak kita kan suka kita kerja dengan kerajaan. Dia akan cakap okey, kerjaan kerajaan, especially masa dulu kan, kerjaan kerajaan kan stable, apa dapat pencen. Itu yang selalu fikirkan kan. Jadi bila saya balik tu kan, saya ni memang saya rasa saya tak suka ikut apa yang normal lah mungkin kan. Jadi masa tu saya rasa saya nak tubuhkan firma saya sendiri. Saya balik tu saya dah memang nak tubuhkan firma saya sendiri. Jadi lepas saya membuat latihan, jadi balik pada belajar tu kena buat latihan 9 bulan di Malaysia ni kan, di bawah seorang peguam bela yang dah lebih 7 tahun lah, Chambering namanya. Jadi lepas 9 bulan tu kan, saya terus tubuhkan firma saya sendiri. Sebab saya rasa masa tu muda kan, masa tu 26 tahun lah kan. Jadi saya rasa tak apalah kan, kita tubuhkan firma kita sendiri. Tapi kalau tak menjadi, kalau tak berjaya kan, buat benda lain kan. Jadi masa kita muda, kita boleh lah buat benda-benda macam tu. Kita rasa macam yalah, kalau kita jatuh kan, bangun baliklah, buat benda lain kan. Jadi saya tubuhkan firma saya tahun 1990. 1 Januari tahun 1990 saya dah tubuhkan firma saya. Maknanya tahun ni dah 23 tahun lah. Dah 23 tahun dan alhamdulillah lah kan, masih lagi okey kan. Tapi kadang-kadang orang tanya juga pada saya kan, kenapa tapi golongan lawyer ni kan, golongan peguam ni profesional, bukan entrepreneur, bukan usahawan. Tapi sebenarnya itu satu lagi persepsi lah. Sebab bila kita profesional pun, katalah kita peguam, arkitek, engineer kan, kita ada firma profesional kita sendiri. Macam mana pun kita kena dapatkan kerja untuk firma kita. Betul. Ya. Jadi bila kita kena dapatkan firma untuk kerja, kita dapatkan kerja untuk firma kita, kita kena membuat marketing, pemasaran kan. Kita ada klien, kena jaga klien kita kan. Itu semua memang ciri-ciri usahawan. Kalau kita tak jadi usahawan, kita jadi profesional aja, kita buat kerja kita di dalam dekat office kan, atau kerja apa pula nak datang lepas tu. Betul. Jadi orang profesional ni pun kan sebenarnya kan usahawan. Jadi sebenarnya kerja-kerja usahawan tu is a part kan. It's a part, you must know kan, because kalau melainkan kita kerja dengan orang. Betul. Kalau kita peguam yang kerja dengan orang, okeylah, kita dapat kerja, kita buat. Jadi kita buat kerja guaman kita je kan. Tapi kalau kita mempunyai satu firma profesional, firma guaman kita sendiri kan, kita mesti mendapatkan kerja masuk. Jadi kita mesti jadi usahawan juga. Tapi alhamdulillah lah kan, sampai sekarang lepas tu baru tubuhkan Perniagawati. Tak, Perniagawati sebenarnya macam saya kata tadi, sejak tahun 1980. Jadi Perniagawati memang dah ada lah. Jadi bila saya dah jadi saya ada firma saya sendiri semua, saya menjadi ahli Perniagawati. Menjadi ahli. Itu mula-mula menjadi ahli dulu. Jadi ahli dulu. Jadi saya jadi ahli, lepas tu tahun 2005 saya menjadi timbalan presiden. Timbalan presiden, tahun lepas baru saya jadi presiden Perniagawati. Jadi saya jadi timbalan presiden 7 tahun. Lepas tu semenjak tahun lepas saya jadi Presiden Perniagawati. Perniagawati adalah persatuan wanita Bumiputera dalam perniagaan dan profesion. Perniagawati ini merupakan salah satu daripada persatuan wanita yang premier lah di Malaysia ni, kerana telah ditubuhkan pada tahun 1980. Jadi tahun ni kita dah 33 tahun dah ya berada berusaha lah untuk membangunkan usahawan wanita Bumiputera di Malaysia. Dan ahli-ahli kita terdiri daripada lebih daripada 1,000 orang usahawan wanita yang dari pelbagai industri. Ada dari industri petroleum, industri pengeluaran, peruncitan, ICT, dan kosmetik dan berbagai-bagai lagi. Jadi walaupun sekarang ni terdapat banyak lah kan persatuan usahawan wanita lah, kalau kita tengok ada banyak sekarang. Tapi masa dulu, masa Perniagawati ditubuhkan 1980 tu kan, memang itu adalah yang pertama lah kiranya.
kan. Dan sekarang ni alhamdulillah lah lebih sebab lebih ramai lagi pun usahawan wanita di Malaysia ni, jadi lebih banyak lagi persatuan yang bergiat kan untuk membangunkan usahawan wanita Bumiputera. Jadi di Perniagawati ni kita sebab objektif kita memang untuk membangunkan usahawan wanita, jadi kita mengadakan pelbagai program seperti kursus-kursus keusahawanan, kita buat seminar, kita buat macam jaringan niaga, kita memperkenalkan usahawan kita kepada kementerian-kementerian kerajaan kan, supaya untuk memperluaskanlah perniagaan mereka. Dan kami juga buat lawatan ke luar negara untuk mendedahkan usahawan kita ke pasaran ekspor. Jadi setiap tahun kita mengadakan satu lawatan misi dagangan lah ke luar negara. Dia yang kami dah pergi berapa tahun ni, dah pergi ke Dubai, dah pergi ke Abu Dhabi, dah pergi ke Beijing, Vietnam kan, untuk membuka pasaran untuk usahawan-usahawan kami di luar negara. Jadi saya banggalah sebab ramai usahawan kita kan, kalau kadang-kadang orang selalu pandang rendah lah, macam mana pun persepsi orang kadang-kadang kan, dia selalu ingat usahawan wanita ni macam ini retail aja ke ataupun kosmetik aja ke. Dia orang selalu ingat macam kalau usahawan wanita tu buat benda tu je lah, food and beverage kan, makanan, lepas tu kosmetik. Tapi kan kita ada banyak usahawan kita yang memang amat berjaya lah. Dia usahawan wanita yang amat berjaya di Malaysia ni. Macam di Perniagawati, sebab kami dah 30 tahun kan, ramai daripada usahawan kita yang memang top lah, usahawan wanita yang top memang ahli Perniagawati. Seperti kita semua kenal Iron Lady Datuk Maznah Hamid bekas Presiden Perniagawati. Lepas tu kita ada seorang lagi bekas Presiden, Datuk Mohaini Syamsuddin, yang telah memulakan satu stockbroking firm. Dan seorang lagi bekas Presiden kita, Datuk Hazimah Zainuddin, dia mempunyai satu syarikat pengeluaran minyak pelincir. Dan dia telah mengeksport ke 40 negara di dunia ni. Jadi kita punya tahap usahawan wanita tu sebenarnya dah jadi dah tinggi dah, dan boleh bersaing lah dengan kaum lelaki bila-bila masa lah kan. Dan di Malaysia ni kita bertuahkan, kita diberi peluang sebab kerajaan menyediakan pelbagai pelbagai laluan yang mudah untuk usahawan-usahawan wanita di negara kita ni kan. Macam kita ada agensi seperti SME Corp, SME Corp, lepas tu kementerian macam MITI, kementerian luar bandar semua kan. Support dia tu kan, dari segi sokongan kepada usahawan wanita kan memang amat bagus lah kalau dibandingkan dengan negara lain. Ada macam certain dana kan, beberapa dana yang memang khas untuk kan usahawan wanita. Dan kalau kita kadang-kadang masukkan form kita, kalau dia tahu kita usahawan wanita, memang akan lebih cepat. Dan banyak program untuk membawa usahawan wanita kita ke luar negara, untuk tolong startup yang baru memulakan kan. Memang banyak kemudahan dan bantuan yang diberikan oleh kerajaan Malaysia ni lah kepada usahawan wanita. Jadi kita memang untuk usahawan wanita memang kita berbangga lah kan di sini, sebab kita dapat banyak bantuan daripada kerajaan kalau dibandingkan dengan negara lain. Saya pun selalu travel kan, saya pun selalu pergi ke luar negara. Kadang-kadang saya boleh nampak lah yang di luar negara tu memang tak ada bantuan khas yang diberikan kepada usahawan wanita. Jadi terpaksa bersaing lah kan dengan kaum lelaki. Bukannya kita tak boleh bersaing, itu bukan makna kita tak boleh bersaing, tapi kadang-kadang persepsi kan, orang kan kadang-kadang bila kita wanita, kita buat katalah kita buat satu syarikat pengeluaran, orang rasa macam kita mungkin tak bolehlah bersaing dengan usahawan lelaki. Tapi sebenarnya itu persepsi, itu bukan realiti. Kalau diberi peluang kan, saya yakinlah usahawan wanita kita kan memang boleh berjaya di mana-mana kan bidang pun kan. Sebab usahawan wanita lah secara general, kalau kita tahu kan mereka cekal kan, bersungguh-sungguh kan, buat kerja dengan detail kan, buat kerja dengan amat terperinci
kan. Dia orang tak nak mengaku, memang takkan berputus asa mengaku kalah semua kan. Dia orang memang bekerja keras untuk dapatkan apa yang dia nak kan. Jadi saya rasa macam seorang wanita punya potensi lah di Malaysia ni kan amat baik kan, terutama sekali dengan pertolongan yang diberikan oleh kerajaan kan, bantuan semua tu kan, dan sebagai pemangkin lah kepada ekonomi kita, ekonomi negara kita. Memang usahawan wanita dan wanita secara general memainkan peranan yang amat penting dalam untuk ekonomi negara dan untuk menjayakan semua plan-plan transformasi yang dijalankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi kalau kita tengok macam contoh ada bekas Presiden Peniagawati sendiri, Datuk Mazna Hamid, dia menjadi pencetus inspirasi kepada golongan wanita yang lain. Jadi sampai sekarang ni kita lihat dia menjadi pemangkin kepada kemajuan ekonomi negara kita. Dan tapi dalam keadaan sekarang ni kita lihat ada cabaran yang kita perlu untuk mendepani nak menghala kewawasan 2020. Jadi apa komen itu? Sekarang ni sebab yalah, orang kata times have changed kan, times have changed. Jadi orang-orang muda ni, orang selalu kata sekarang ni bukan masalah lah, cabaran ni adalah macam mana nak handle kan Gen Y kan. Orang selalu kata Gen Y ni kan, jadi usahawan ni pun ada Gen Y nya kan. Jadi cara mereka buat sesuatu tu kadang lain kan, sebab sekarang ni dengan era teknologi, internet, dengan social media macam-macam kan. Jadi saya rasa sekarang ni cabaran yang kita hadapi kan, Gen Y ni kan, golongan belia kita kan, dengan usahawan muda ni, kerana sebab mereka terlalu expose dengan social media ni. Dan kadang-kala kan apa yang ada dalam social media tu kan bukannya reality sebenarnya. Dalam social media kadang-kadang bila orang bercakap tentang even perniagaan kan, orang bercakap tentang perniagaan apa kan semua kan, kadang senang bercakap saja, cakap, komen kan, tapi sebenarnya itu bukan reality sebenarnya. Jadi tapi mereka terpengaruh lah, mereka terpengaruh senang buat ni kan, semua orang boleh buat boleh jual online kan, duduk je kat rumah kan. Kalau di internet kan boleh kita boleh dedahkan perniagaan kita to the rest of the world. Memang secara teorinya it's very easy. Secara teorinya memang mudah lah, memang lah. Kalau kadang-kadang ada juga usahawan yang berjaya cara tu, ada juga, tapi bukan untuk semua. Bukan untuk semua. Jadi untuk yang lainnya terpaksalah juga kan bekerja keras macam biasa, the normal standard, the normal cara yang biasa kan, untuk memajukan perniagaan. Mula dari satu kedai ke, mula daripada satu office yang kecil ke, kena belajar tengok role model. Betul. Kan macam kadang-kadang orang Gen Y ni, sebab tahulah masa kita muda kan, kita rasa kita boleh buat benda-benda lebih elok daripada orang lain. Kadang-kadang kita tak nak tengok apa orang dah buat terdahulu daripada kita kan. Tapi sebenarnya banyak yang kita boleh belajar daripada orang yang dah melalui segala-galanya. Itu yang saya selalu katakan, sebenarnya kan masuk persatuan ni kan adalah satu yang haruslah untuk kan usahawan. Sebab bila kita masuk persatuan kan, kita bergaul dengan usahawan lain. Betul. Bila kita bergaul dengan usahawan lain, macam mana pun kita duduk sekejap je, kalau kita duduk sekejap 30 minit pun macam-macam kita boleh belajar. Orang tu dah melalui sesuatu benda kan, dia dah dapat katalah dana daripada satu kementerian, dia dah macam-macam pengalaman yang telah dilalui yang kita boleh belajar daripada. Kita boleh belajar dan kan kita tak perlu nak buat kesilapan yang sama. Jadi kalau kita tak ada exposure tu kan, kita tak ada pendedahan tu dalam persatuan, di mana semua orang lain tu usahawan kan, pendedahan dari segi macam kursus dan latihan usahawanan semua kan, dan tak ada pendedahan dari segi jumpa dengan private sector ke kan, jumpa dengan kementerian kerajaan untuk meluaskan perniagaan kita kan. Kalau kita seorang-seorang aja kan jadi usahawan, kita ingat kita dia tahu segalanya, kita punya cara pembelajaran kita tu lah kan akan jadi perlahan. Akan perlahan, dan kita akan buat banyak kesilapan yang sebenarnya kita tak perlu buat. Kan? Jadi saya memang selalu advice kan, saya memberi nasihat pada usahawan baru kan, perlu kan masuk persatuan
kan, supaya kita dapat buat networking. Kan dalam perniagaan ni orang kata kalau you are not networking, you're not working. Kan you not networking, not working. Kadang-kadang you ada produk yang memang produk yang dia orang kata killer produk. Produk you canggih betul lah, semua dah cantik semua. Tapi kalau you tak network, kan you nak jual pada siapa? Kan lepas tu nak cari supplier dari mana? Kan kita, dalam perniagaan kita tak boleh hidup seorang-seorang, sebab macam mana pun perniagaan tu kita nak menjual pada seorang. Cuma siapa orang tu? Jadi memang networking tu memang penting, bukan saja dengan kita punya klien yang kita nak jual tu, dengan supplier sekali. Kan maknanya supplier kita nak dapat dari mana, lepas tu nak kalau nak export kan, nak cari macam freight, nak bawa ke luar negara, semua tu networking sebenarnya. Itu semua kita punya supply chain punya line kan, di mana kita perlu network dengan orang. Jadi itu memang penting bagi usahawan. Tapi setengah orang dia rasa kan dia punya produk tu bagus sangat, dia tak perlu nak market. Tapi itu memang taklah. Kan mungkin kalau kita punya produk tu bagus sangat, mungkin setahun dua kan orang tengah kita punya produk tu tengah baru, orang tengah syok nak beli produk kita, orang beli, tapi lepas tu kalau kita relax je dekat office tu tak buat apa kan, sustainability dia takkan ada. Tapi what the difference between buku yang edisi pertama dengan yang kedua? Satu ada CD, satu tak ada. Tapi content sama lah. Content dia lebih kurang sama. Dia improve version lah. Improve version. Nanti I bagi one copy. InsyaAllah sign kan. Kalau simpan kat simpan dekat Mas Baru ni, okey. Boleh. Tapi buku tu actually kan is one of a kind. Right. Dan saya tahu kenapa is one of a kind. It's one of a kind sebab lawyer selalunya tak ada masa kan, because it's not lucrative. Kita tulis buku, tak ada ni dapat apa ni duit apa. In fact buku ni kan, betul, saya buat kan, saya keluarkan duit saya sendiri. Sebab tak ada orang lah nak kita nak bantu. Kita nak bantu kan, kita fikir kan tak apalah, kita give back. Kita give back kalau dapat menolong kan usahawan ni kan, tak apa, insya-Allah. Kan. Jadi kan nak publish semua ni, nak print semua ni, kan kita buat sendiri kan. Printing cost bukannya murah. Tapi the good thing is that because saya ni pula kan, kerana lama sangat jadi lawyer buruk kan, right, itu saya minat buat graphic design. In fact yang orang ni kat tepi ni buat graphic design, right. Jadi grafik kita dalam company tu pula kan, sebab saya minat menulis dan saya minat buat yalah grafik untuk buku semua. Jadi yang ni semua kita buat sendiri. Grafik buku semua macam mana nak kita nak buat buku kita lain daripada buku, orang lain yang buku kan, something mudah dengan fontnya interesting, nak buat gambar-gambar. Jadi kita buat semua sendiri. Right. Printing je kan kita. Jadi in-house lah kira. In-house, lepas tu kena bayar printing, buat printing. So it's quite expensive kan, nak print banyak kan. And then bila jual kat kedai buku kan, distributor kita MPH. MPH tu ambil 60%. So you can imagine kalau macam buku kita RM10 kata, right, RM6 MPH ambil, kita ambil RM4, nak cover macam mana kan. Jadi kan kalau nak jadi writer di Malaysia ni memang susah lah, nak cari makan. Jadi that's why macam lawyer semua kan, buat apa dia nak buat benda ni, dia tak mendatangkan apa-apa keuntungan kan. Yelah, tapi because of my background kan, because of Niagawati and all that kan, jadi kita cuba bagi balik. That's why buku ni memang tak ada saingan buku ni. Betul. Dan banyak orang dah tanya lah, buatlah dalam bahasa Inggeris, buatlah dalam bahasa Mandarin, dan insyaAllah in time to come. The reason why I wrote in Melayu kan, sebenarnya saya kalau English saya lagi senang, tapi saya tulis dalam bahasa Melayu sebab orang yang boleh cakap English tu, dia ada buku lain boleh baca. Betul. Kan orang yang tahu faham Melayu je kan, lepas tu nak baca buku apa. Jadi that's why I memang memang my objective lah was to write in Malay untuk the Malay market. Tapi masalah kan orang Melayu tak suka baca. Itu masalahnya kan. Tapi tak apalah, kita cuba kan. Untuk orang yang baru mula macam nak berjinak dalam bidang usahawan, minat tu. Sebab sekarang ramai orang kan dah nak buka bisnes. Yes. Tapi diorang tak tahu macam mana, apa cara, apa yang perlu dibuat, apa yang perlu dielak. Tapi on my part, kalau you boleh macam tolong kita tu promote lah Niagawati sebagai satu persatuan usahawan wanita, supaya kan orang masuk Niagawati, sebab kita pun boleh tolong dia orang, kita pun boleh bagi tahu dia orang apa yang kita boleh offer, dan we can help them. That itu yang penting. Jadi kerjasama itu yang kalau boleh saya minta kan, maknanya untuk war-warkan tentang Niagawati, so that usahawan wanita kita tahu
dan ada tempat yang dia boleh datang kan untuk kan networking, untuk minta tolong, untuk tu kan, tapi bukan untuk duit lah. Ini usahawan ni pula kadang-kadang dia kata minta tolong, dia tanya kita apa first thing, dia bagi pinjaman lah. Pinjaman dia tak bagilah. Pinjaman memang kita tak bagi. Kita bagi guideline macam mana nak ni je. Dato' Azlin bergiat aktif dalam badan bukan kerajaan dan telah banyak memberikan sumbangan kepada pembangunan usahawan di dalam jawatannya sebagai Presiden Perniagawati. Selepas terbitan bukunya iaitu Panduan Undang-Undang untuk Kejayaan Perniagaan edisi kedua, Dato' Azlin sering dijemput untuk mengendalikan seminar undang-undang oleh kementerian serta agensi kerajaan.